dah Kira kena nak pukul. sign je. Nak sign saja, tolonglah bagi bercerai tu kan. Peranan pejabat agama dalam proses kaunseling adalah untuk mendamaikan pasangan. Orang tanya, ada wartawan tanya, tak ada usaha untuk pujuk damai kah? Oh. Macam mana nak pujuk ke sebelah pihak saja? Dia ada masalah, bini dah keluar rumah dah sebulan lebih, 3 bulan. Anak ramai, tak silap saya 4 orang 5 orang. Anak kecil-kecil lagi. Semua benda ni dia kata dia buat, dia mengaku. Dia kata semua benda dia buat. Apa benda yang tak buat? Contoh, ni janganlah pergi cerita dekat siapa-siapa. Entah kawan-kawan yang hak dia pergi cerita pun bermasalah juga. Lepas tu dia sambung. Ya, saya jumpa ni. Dia suka cerita. Kira geram. Dah kali waktu makan saya kata, Yang boleh tak bagi kita tekan bawah? Boleh tak kita tekan bawah? Okey bang. Kan? Mula kahwin susah. Kes sama macam Dato' M. Nasir punya kes. Okey. Dengan pasangannya. Sebiji Ustaz. Oh. Dia tolak kat sini, isteri dia tolak kat sini. Lepas tu dia tak Ai. suka nak tutup apa benda tu. Suami nak ceraikan dia. Okay. Dan dia sangat-sangat sedih. Saya tak ingat dah lafaz talak ataupun belum. Tapi cerita dia adalah sebab dia tak pandai siang ketam. Kita nampak red flag. Kan tanda-tanda merah, bendera merah ni nampak kecil. Dia macam bongkah ais lah. Atas tu bongkah ais, bawah kecil je. Bawah tu entah sebesar-besar mana bongkah dia. Sekejap perempuan lain tengok Facebook, sekejap lagi perempuan ni dia komen. Saya perempuan lain. Itu semua red flag. Tinggalkan. Maksud tak? Jangan kahwin. Tak payah pergi dah. Tak cukup. Sudahlah tu. Semakin hangat perbincangan kita tentang isu-isu rumah tangga, penceraian, bercerai hidup, bercerai mati. Tadi saya sebut tentang dosa atas dosa, dah dosa tambah dosa lain pula. Ialah manusia perlukan panduan. Kadang-kadang pula Ustazah kan tuan, orang dah dilanda masalah ni kan, dia buntu tau, tak jumpa jalan keluar. Kat situ yang kadang-kadang Islam letakkan ada orang tengah. Sebelum kahwin pun kan ada perantara, ada orang yang duduk tengah tolong ejah antara dua pihak. So bila dah kahwin rupanya ada masalah, Islam bawa juga ada sesi orang tengah tadi. Saya difahamkan sesi tu nama counselling lah. So tuan Noain, saya nak ambil sikit lagi, macam mana sebenarnya peranan counselling ni. Kan kalau macam kita tengok Ustazah, aku ni dah kena pukul setiap hari dah. Nak counselling pula. Nak counselling lagi, balik jumpa lagi suami tu. Sebab Kan? kalau nak bercerai tu kena pergi proses counselling kan. Allah. Lepas tu macam banyak kes yang saya dapat kan. Dia dah pergi tu memang nak bercerai, sungguh-sungguh nak bercerai. Dah 5-6 tahun dah Kira kena nak pukul. sign je. Nak sign saja, tolonglah bagi bercerai tu kan. Tapi nanti ustaz dia kata kena sabar, kena gini, suami jangan pukul dah. Balik hentam balik. Jumpa lagi. Jadi satu tak selamat. Satu mana dia nak cari jalan penyelesaian. Sepatutnya mahkamah tu kan dia jadi satu tempat untuk penyelesaian. Jadi macam mana tuan? Ustazah pula yang tanya. Betul. Masya Allah, geram. Baik. Mewakili para wanita. So dalam sesi konseling ataupun dia panggil sidang konseling, proses konseling apalah, Ustazah lebih maklum bidang. Dia akan berlaku di pejabat agama, dikendalikan oleh pegawai konseling yang bertauliah. Kes-kes perceraian sepatutnya untuk dia konseling ni peranan dia satu je, untuk damai sebenarnya. Peranan pejabat agama dalam proses konseling adalah untuk mendamaikan pasangan. Untuk damaikan pasangan. Damai ni maksud apa tu? Maksudnya jangan bagi bercerai. Jangan bagi bercerai. Get back balik je. Betul. Itulah peranan utama dia dan Dia satu-satunya. Objektif tu. Baik. Objektif tu. Kalau ada pasangan yang bermasalah, jadi dia pergi ke pejabat agama untuk mendamaikan, tepat kena tempat dia. Sebab dia nak damai. Dia nak berdamai. Okey. Tetapi kalaulah dia pergi, dia memang nak bercerai macam Ustazah kata tadi lah. Kalau boleh tak dan tunggu pagi esok dah. Nak bercerai sangat-sangat. Memang ada kes. Lala ni juga. Dia ada kes-kes yang serius macam kena pukul. Ya. Kan? Patah riuk. Ya. Betul. Kita ada kes yang memang dia panggil keganasan rumah tangga ni memang banyak di luar ni. Ustazah tulis buku, dia mengandung suami pijak perut. Masya-Allah. Astagfirullah. Ada, memang ada. Wah. Makan dekat kedai mamak, suami dia beli ayam. Isteri dia lambat sampai sekejap je basuh tangan. Lepas tu isteri dia kata, "Abang baca bismillah abang sebelum makan." Dia ambil ayam tu baling muka isteri. Tu biasa. Aduh. Ya, betul.
Sebelum kahwin kan main. I love you, you love me. Ada. Memang Aish, ada. saya Ustaz. pula geram Sambung. Nak sambung ni. Saat kena tarik nafas. Okey. Apa Hak tadi. kita Nak cerai kita sangat jumpa dah. kalau ada pasangan yang memang bermasalah, ada masalah yang serius, ada alasan yang sangat munasabah, alasan yang kukuh. Sebenarnya peranan untuk pergi kaunseling tu sekadar proses saja. Dia tak boleh buat apa lagi dah. Untuk damai ni, untuk berdamai ni sebenarnya pihak ketiga, kaunselor, datanglah 10 orang kaunselor pun. Ya. Sebenarnya tak boleh banyak membantu. Ni ikut pengalaman kita lah. Yang saya kata begini kenapa? Sebab pihak-pihak tu perlu ada peranan untuk berdamai. Untuk berdamai. Suami isteri tadilah. Suami saya bincang, duduk. Termasuk macam kes yang tengah panas sekarang. Orang tanya, ada wartawan tanya, tak ada usaha untuk pujuk damai kah? Macam mana nak pujuk ke sebelah pihak saja? Okey. Tak akan berlaku proses damai, proses islah. Dia panggil proses untuk perbaiki masalah rumah tangga untuk pasangan ni berdamai, tak susah ada berlaku. Sebelah ya. Kan? Jarang berlaku. Tapi ada pasangan yang kita buat kes, alhamdulillah damai walaupun masya-Allah masalahnya serius. Ini pun menarik cerita kes ni. Cerita tu cerita. Ini pun menarik. Menariknya sebab saya nak kongsikan, ada pasangan ni, dia datang jumpa saya, suami datang jumpa saya. Dia ada masalah, bini dah keluar rumah dah sebulan lebih, 3 bulan. Anak ramai, tak silap saya 4 orang 5 orang. Anak kecil-kecil lagi. Allah. Jarang, ibu ni dia jarang nak tinggal anak kalau dia keluar rumah. Ikut pengalaman kita jumpa. Ni kira lari lah ni, lari. Dia keluar rumah, tak tahan dia. Okey, keluar. Okey. Tak tahan, ada masalah. Macam-macam masalah. Balik kampung. Si isteri tinggal anak kepada suami. Kecil. Tak fikir lagi dah anak-anak. Bayangkan sebulan dah. Dia waktu dia jumpa kita, dia datang jumpa saya di pejabat. Bini dah lari tinggal rumah sebulan. Dia hidup dah macam tak macam orang lah, dia kata. Sebelum ni dia biasalah suri rumah sepenuh masa semua diuruskan oleh isteri. Dah burn out. Ya, dia habis lah ni. Ni suami tak ada orang dah. Tak ada orang. Aduh. Dia datang kat saya tanya apa masalah. Kita biasalah bila ramai kan. Pendengar masalah. Pendengar masalah, penyelesaian masalah. So dengar masalah dia. Dia kata, "Tuan, saya ni jahat." Dia mengaku depan kita. Okay. Kita pun duk fikir jahat apa, sebab kita pun duk jumpa kes macam-macam. Habis segala jahat pun kita jumpa. Sikat kan, segala macam jahat kan. So saya pun dalam kepala duduk, tak apalah. Dia kadang-kadang dia lah mengikut pengalaman kita tak boleh, ada timing, ada masanya yang sesuai. Kita nak tanya soalan, kita nak korek apa maklumat kan. Kaedah. So dia pun berceritalah dalam tempoh lebih kurang sejam, 2 jam tu duduk dengan kita. Semua benda ni dia kata dia buat, dia mengaku. Dia kata semua benda dia buat. Apa benda yang tak buat? Contoh. Yalah. Check in hotel. Faham lah. Dia abang kat kita, dia check in hotel dah. And bin dah kantoi dalam handphone. Ada curang apa semua. Buat curang lah tadi. Semua. So jauh lah dah cerita ni. Tapi yang baik dia ni, satu benda kita puji, saya puji dia. Dia tak pernah abai nafkah. Dia seorang yang baik. Mungkin sebab ni dia Allah pandang dan selamat rumah tangga dia. Jodoh dia masih banyak. Saya duk nampak dia ni memang tak boleh buat apa dah. Kita pada peringkat awal kita dah nampak dia ni memang cerai dah ni. Waktu dia nak main, saya cakap kat dia, saya tak main ambil kes ni. Saya dah terang, saya kata kat dia, ni payah dah. Sebab di dalam undang-undang ada satu peruntukan, dia panggil perceraian secara hakam yang saya sebut awal tadi. Nak tak nak, kalau suami pasangan ni salah satu pihak lah, isteri atau suami tadi tak mau, tak nak lagi bersama, dia bercerai juga sebab hakam tu akan lafaz. Walaupun suami tak nak lafaz. So kita lihat perceraian ni memang dia di bawah undang-undang, di bawah dipanggil section 47. Dia panggil section 47 ya, dia panggil cerai baik pun ya, dia panggil cerai secara hakam pun ya. Tapi cerai secara hakam ni di bawah
undang-undang di bawah seksyen lain, seksyen 48 kan. Dia ada ni di bawah undang-undang keluarga Islam yang saya duk sebut ni. Kalau di negeri Selangor boleh check undang-undang dia, undang-undang keluarga Islam negeri Selangor tahun 2003. So berbalik kepada cerita tadi, bila dia kata dah macam tu, kita dah boleh agak lah apa masalah dia. Dia pun tanya, dia kata, tuan saya dah tak boleh nak buat apa dah. Dia kata, saya dah kerja ambil cuti je ni. Urus anak. Tak ada. Tak tahu dah, dia kata, tuan. Baru hantar. Saya tak nak ambil kes tu. Saya kata kat dia, saya tak boleh bantu. Tak boleh pergi dah. Tak boleh pergi. Tak boleh nak buat apa. Sebab dia nak, tuan, saya tak mau juga cerai. Tadi macam ustazah kata tadi lah. Dia, bini ni kalau pergi tanya dia, memang esok pun la tu nak cerai. Kalau boleh, dia tak mau lagi dah. Duk geram dah. Ya. Balik. Dan family pun dah ni dah. So serius. Bila berlaku kita jumpa macam tu atas nama itu nak bantu, nak tolong, kita kata kat dia, kesian ni duk fikir anak kecil-kecil ni. Kalau bercerai kesan anak ni lagi. Esok lagi apa semua ni. Kita duk fikir hak tu ni. Jadi saya kata kat dia, boleh lah nak lantik untuk tolong nak lah. Tapi kita tak boleh jamin apa-apa lah. Nak jamin tak boleh. Nak tolong, kalau kena masih jodoh masih panjang, insya-Allah pasangan tadi boleh berbaik. Kita kata juga kepada dia, mengikut kes-kes yang pernah kita buat, memang ada klien yang lantik kita untuk berdamai, untuk dapatkan kita punya khidmat macam mana ni. So nak jadi cerita, okay, proceed. Bila dia buat kes tu, saya minta satu lah kat dia. Saya minta dia buat, tadi ustazah pun ada sebut di pangkat awal tadi kan, ialah Allah ni Maha Pengampun. Dia juga tentukan pasangan ni hari ni bercerai, hari ni berkahwin, baik ke apa ni. Takdir Allah belaka. Betul. Jadi nak jadi ceritanya, masya-Allah, endingnya happy ending ni. Bini balik ke rumah. Masih lagi pasangan kekal sebagai suami isteri. Walaupun kalau tengok orang ada istilah nyawa di hujung tanduk. Ni kira-kira okey lah ni. Ya, masih okey. Sama. Ya, dia masya-Allah lah, dia punya tahap seronok dan hargai. Bukan kita pun, bukan saya pun. Yalah. Untuk bantu, tapi dia kena dengan ubat. Saya selalu kata macam ni kepada orang yang main jumpa saya. Salah. Nak dapat, okey, saya nak pesan satu, ini pun penting saya kira. Kalau ada masalah, carilah orang yang betul. Orang yang betul untuk nasihatkan dia. Elakkan cari orang yang tak betul lah. Orang tak betul ni kadang-kadang nasihat dia bukan membantu. Kadang-kadang lebih parah, lebih merosakkan. Dia simbah petrol lagi. Kita cerita kepada orang-orang yang tak bukan-bukan. Kawan apa semua ni kadang-kadang tak perlu. Saya ingat tadi berkait dengan kaunseling tadi lah. Kalau ada masalah, awal-awal lagi jangan tangguh sampai dah teruk lah orang kata, sampai dah serius sangat, baru dah nak pergi kaunseling. Biasanya macam tu yang kita jumpa. Kita malu. Satu Isu malu. Satu dia kata nanti buka aib. Betul. Dia sebenarnya bukan macam tu, salah faham tu. Dia salah faham. Kalau pergi kaunseling, kalau nak berdamai, itulah tempat terbaik. Itulah tempat paling tepat. Kalau rasa sikit-sikit berlaku ni, jangan tangguh, pergi refer kepada kaunseling. Sebab tujuan dia nak mendamaikan. Cerita kepada orang yang betul. Pegawai yang dengar kes tu, yang menjadi pengurusi kaunseling tu adalah pegawai yang bertauliah. Pegawai yang ada pengalaman. Contoh jumpa ustazah, ada pengalaman, tulis buku pun banyak. Jadi tepatlah. Ni janganlah pergi cerita dekat siapa-siapa, entah kawan-kawan yang hak dia pergi cerita pun bermasalah juga. Lepas tu dia sambung. Ya, saya jumpa ni. Dia suka cerita. Dia pergi refer kepada orang tak betul. Kawan pula reunion sekolah dulu, aku dah kata dah istirahat. Inilah dia ambil contoh. Ada ramai orang jumpa saya. Ni ramai juga kes-kes yang datang jumpa saya. Dia suka bawa cerita macam ni. Saya dah tanya kawan saya. Saya pun tanya dia balik. Kawan dia siapa? Kadang-kadang dia kata dia suka petik.
saya dah pergi jumpa pejabat agama. Pergi jumpa siapa? Kat kaunter jumpa. Mana ada Akak kaunter bagi nombor. mana pegawai kaunseling tak duduk di kaunter tu. Aduh. Kan dia kena buat appointment, dia kena pergi jumpa, dapatkan proses ni. Ada Jadi, proses lah. Siapa yang niat nak berdamai, Pergi dia kaunseling. buntu, kaunseling ni tempat dia lah. Betul. Tempat dia lah. Betul. InsyaAllah, insyaAllah. Cantik. So Ustazah, kita ni kadang-kadang tak sedar atau balik pada tajuk kita kan. Benda-benda yang remeh-temeh ni. Macam saya sebut awal tadi, kita nampak macam remeh tapi sebenarnya benda tu tak remeh. Macam gula lah. Sikit okey, bila dah banyak, potong kaki. Kan? Jadi, apa benda yang kalaulah geng yang bujang tengah menonton kita ni kan, apa yang dia kena ready? Benda remeh ni akan berlaku. So nak take serious ke, nak tengok pelan-pelan ke, nak jaga ke, ataupun yang baru kahwin ni macam mana dia nak handle? Macam saya lah, saya sebut sikit lah kan. Mula saya kahwin tuan, saya ni ubat gigi saya tekan kat bawah tau. Ada betul kes ni. Kan? Masuk toilet je, isteri saya tekan kat atas. Kan kat atas. Saya aduh, geram sebulan berapa tu kali nak kira cakap, geram so. Sebulan tu kira geram. Dah kali waktu makan saya kata, "Yang boleh tak ubat gigi kita tekan bawah?" Boleh tak kita tekan bawah? Okey bang. Kan? Mula kahwin Ustazah. Lepas tu jadi lagi dia tekan atas juga. Jadi last saya tadi sebelum Ustazah sambung lah kan. Dan saya kata, aku berdamai je lah. Apa masalah ubat gigi? Iyalah. Apa masalah ubat gigi? Ya. Kan sebab bila saya dengar satu ceramah tu dah aku pula jadi panel. Minta maaf tuan lah. Tahu. Ni saya share lah. Bagus. Saya dengar Pengalaman ceramah sendiri. tu dia kata apa? Dia kata yang ayat tu, Allah takkan ubah sesuatu kaum kecuali ubah diri sendiri. So saya duk sibuk nak ubah isteri saya. Kenapa saya tak ubah diri saya dulu? Ya. Jadi saya try ubah. Waktu tu saya pegang apa tau? Aku ubah je lah menerima ubat gigi tadi daripada atas. Tolak kan? Tolak lah atas. Selesai masalah. Keluar juga ubat gigi. Allah. So putih juga gigi. So apa kami nak jaga ni Ustazah? Baik. So saya teringat kes ni sama macam sekarang ni baru viral juga ni. Kes sama macam Dato' M. Nasir punya kes. Okey. Dengan pasangannya. Sebiji Ustaz. Oh. Dia tolak kat sini, isteri dia tolak kat sini. Lepas tu dia tak Ai. suka nak tutup apa benda tu. Yang atas. Yang penutup. Penutup tu. Tu kes artis terkenal tu kira. Legend kan. Jadi tapi kalau isteri dia akan bebel lah. Okey. Bebel kan. Abang Tapi, ni. nanti Dato' M. Nasir kata benda tu macam benda kecil je. Jadi isteri ni macam bengkak tapi lama-lama macam why not kita let go. Satu hari ni dah akan berlalu, hari yang esok yang lebih baik. Itu esok lebih baik. So sebab tu boleh bertahan rumah tangga. Tu antara rahsia orang lama lah kan. Benda kecil je remeh kan. Balik pada soalan kita tadi. Ustazah teringat ada satu orang perempuan waktu tu datang office Ustazah waktu tu, dia kata muda lagi baru kahwin. Lepas tu dia kata saya nak bercerai. Dia kata suami nak ceraikan dia. Dan dia sangat-sangat sedih. Saya tak ingat dah lafaz talak ataupun belum, tapi cerita dia adalah sebab dia tak pandai siang ketam. Aduh. Apa tu? Siang ketam tu, bersihkan ketam tu kan, potong. Saya kan, pun tak erti tu. Jadi disebabkan perempuan ni tak pandai, baru kahwin, tak pandai semua, suami tu nak ceraikan dia. Allah. Jadi dia nangis sebab ketam. Jadi Ustazah kata mustahil sebab ketam. Okey. Kita boleh baca Ustaz bila kita dah dengan izin Allah, bila kita dengan ramai orang datang cerita gerak-geri tu, insya-Allah kita tahu macam tuan juga kan. Jadi bila dia kata, saya kata takkan sebab ketam, benda lain. Saya kata benda lain. So, dia cakap ke dia tu? Saya cakap benda lain. So dia diam, dia cakap tak Ustazah sebab ketam, tak, benda lain. Kalau nak cerita dengan saya, cerita benda sehabis-habisnya. Tak boleh sorok sana sorok sini, so tak boleh tolong. Kalau itu je saya kata, kalau nak datang dengan pertolongan, Ustazah insya-Allah bagi pertolongan, tapi kena cerita habis dan kena ikut. Penat Ustazah fikir tapi tak nak ikut. Sebab kita nak membantu kan, sebab orang yang dalam masalah ni dia lost. Sebab tu dia boleh buat bukan nak bunuh diri suka hati, rasa diri dia dah tak berharga, rasa diri dia dah tak ada nilai, gelap hidup dia. Tu semua kita akan hadapi depression bila berlaku sesuatu dalam perkahwinan, bila kita tak ada orang nak upkan kita balik. Tapi kita kena dengar cakap. Tak dengar cakap, tak ada siapa boleh tolong kita. Jadi last kali saya kata, Ustazah tak fikir sebab ketam, Ustazah fikir mungkin suami ada perempuan lain. Saya cakap untuk kat dia. So dia diam. Berani Ustazah? Berani. Okay. Saya cakap direct je. Okay. Saya cakap direct. Jadi saya kata, dia pun diam. Lepas tu dia nangis. Lepas tu dia kata, ya Ustazah, buat keluar handphone, tunjuk WhatsApp, gitu. gambar. Memang ada kes banyak. Banyak sangat kes macam tu. Sangat banyak. Jadi sebenarnya bila suami tu, kita nampak red flag,
Kan tanda-tanda Ya. merah, bendera merah ni nampak kecil. Dia macam bongkah ais lah. Atas tu bongkah ais, bawah kecil je. Bawah tu entah sebesar-besar mana bongkah dia. Orang tengok atas je remeh, tak ada apa, kecil je. Tak bahaya pun. Kan macam tu kan. Tapi kalau kapal langgar, wis. Boleh pecah, boleh mati semua pun. Sampai mati gitu kan. Sama juga macam lautan. Kita nampak lautan tu gitu je. Dalam dasar tu tak tahu berapa banyak jenis makhluk Allah ada. Masya-Allah. Ikan paus bahaya tak bahaya, yang berbisa tak berbisa. Itu bukan kedalaman yang, bukan lagi yang dalam yang hitam-hitam yang orang manusia tak boleh masuk dah kat dalam tu, subhanallah. Jadi begitu juga rumah tangga yang nampak surface ni kan, dalam dia gimana. Jadi bila kita tengok red flag, contoh red flag yang kita perlu alert untuk ustazah dan kita semualah, antaranya adalah bila suami dah tak mau bercakap. Sebelum ni nak bercakap, sekarang tak nak bercakap. Bukan suami aku ni. Oh, okay. Saya kena alert lah. Tiba-tiba pendiam. Tiba-tiba pendiam. Tapi alert pun jangan terus terjah. Orang lelaki ni dia memang ada satu fasa yang dia dari segi psikologi ni, dia perlu time, dia perlu masa, dia perlu, kadang-kadang kita tengok orang lelaki tu macam ni. Abang buat apa? Tak ada, tak ada apa pun. Tak buat apa. Abang fikir apa? Tak fikir apa? Yes, memang betul. Dia memang ada kosong je. Orang perempuan tak ada gitu. Ustaz ada Zat? Tak tahulah, lelaki memang ada. Saya tak tahulah kalau lelaki memang lelaki kan. Setuju. Macam tu. Abang ingat siapa? Abang fikir apa? Orang perempuan gitu. Dia ingat orang lelaki tu tengah fikir siapa-siapa ke apa. Tak, dia cuma kosong, renung, kosong. Kalau anak lelaki kita pun renung, kosong. Dia cuma berehat ketika itu. Okay. Itu portion otak dia, subhanallah. So, jangan kacau lah. Jangan kacau, dia relax, biar je. Tapi kalau dah selalu termenung semacam tu, lain cerita lah pula Ustaz kan. Risau juga. Kita boleh tengok karakter satu. Jadi dia diam. Jangan terjah ketika itu. Bang, kenapa abang diam? Kenapa abang tak cakap dengan saya? Abang tak nak bincang apa-apa dengan saya? Abang tak sayang saya? Orang perempuan dia sampai Kenapa emosi. Ustaz? Perempuan suka macam tu kan? Dia beremosi. Dia suka push kenapa tak jawab? Kenapa tak jawab? Kenapa diam? Kenapa Dia kena belajar lah. Dia memang orang perempuan kan, Allah ciptakan dengan penuh emosi. Tak ada orang perempuan yang tak ada emosi, tak boleh melahirkan Ustaz. Mana itu perempuan lah tu. Orang perempuan itu ialah perempuan. Cuma Okay. dia kena kendalikan dengan ilmu. Iya. Dia tahu pula membaca. Bila suami dia gini tarik handbrake, dia pun tarik sekejap. Relax, Jadi relax. Jadi bila suami begitu, contoh balik muka masam apa semua, cakap abang okey, cakap okey. So dia pun abang ni air, kalau abang nak panggil saya ke nak cakap apa, saya kat atas. Contoh biar suami dia dulu. Okay. Tapi kalau lama sangat baru dia tanya lagi. Jangan desak ketika itu. Ya. Dia pun boleh jadi konflik Ustaz. Remeh tapi dia desak. Sifat isteri suka desak sebab dia tak belajar. Kita learning process kan. Ada macam mana nak buat bila suami gini. Okay, satu, diam. Lepas tu yang kedua, bawa handphone dan bilik air. Atau ke mana-mana lah dengan handphone. Tak berhenti-henti suami ni. Jadi kena alert lah. Ini red flag kedua. Red flag kedua. Ya, okay. betul. Okay. Handphone isteri tak boleh pegang. Itu biasa terjadi. Password tak boleh nak share. pegang. Password tak share. Ada orang kata Ustazah ni privacy. Saya memang daripada awal kahwin sampai akhir kahwin tak share password. Ustazah kurang bersetuju part ni. Sebab kecuali urusan kerja. Memang kita tahu part ni file kerja. Contohlah kalau betul-betul application untuk kerja. Janganlah password ni isteri nak kacau, nak lebih-lebih, nak geledah, tak payahlah. Tapi kalau part-part biasa tu, handphone tu biasa je dia boleh tengok, dia boleh tahu apa benda semua. Dan dalam tu kadang-kadang ada account bank yang dia tak tahu. Kalau dia nak guna duit dan sebagainya, kalau terjadi apa pada suami, isteri tak ada duit, banyak benda yang penting sebenarnya yang sharing tu kena betul-betul share. Okay. Sebab bila perkahwinan ni kita share tempat tidur, tubuh badan dah memang share dah Ustaz. Kan? Emosi, kasih sayang, bantal, selimut sekali Ustaz. Semua. Jadi sebab tu Allah sebutkan, kamu adalah pakaian bagi pasangan kamu. Dia pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi dia. Subhanallah, bila sebut pakaian ni, dia menutupi, dia melengkapi, dia mencantikkan. Tapi kalau pakaian tu dah carik, dah tak cantik, dah puruk, dah lusuh, kita nak pakai pun malu. Sebab tu terjadi perceraian. Bila kita bawa pakaian tu, suami sejauh mana dia outstation pun, dia bawa pakaian tu bersama dia, dia tahu nak buat jahat ataupun tidak, nak check in hotel ataupun tidak. Subhanallah, kan cantiknya Allah menurunkan ayat tersebut untuk kita. Tapi kalau kita faham pakaian je, itu je lah kita faham. Tak ada apa. Tapi kalau kita faham nilai maksud pakaian tu, di mana pun dia akan pakai. Mana ada manusia berjalan tak pakai pakaian?
Kan kecuali orang tak waras. Oh. Nah, orang tak waras pun pakai juga baju ni buruk kadang-kadang. Hmm. Tapi begitulah kan cantiknya. Okey, tu red flag yang kedua. Oh, Dia cantik. kongsi password. Hmm. Kongsi tak ada masalah. Hmm. Tapi terpulang rumah tangga masing-masing. Ini pandangan ustazah. Red flag yang boleh berlaku. Yang Tu saya kadang-kadang sependapat tu. ya, share password tu. Alhamdulillah Ustaz. Apa nak sorok kan? Tak, dia tak salah kan. Tapi kadang-kadang Ustaz dia memang tak sorok satu phone tu yang ada password. Yang satu lagi dia ada banyak phone spare. Itu pun masalah juga. Itu anaknya ada cerita ni, ada cerita ni. Jadi, okey, lepas tu jawab, tanya nak makan apa, kau sukalah apalah. Dia dah tak interested dalam rumah tangga tu. Kita gurau senda, kita nak manja-manja, dia buat tak pandang. Ni bukan daripada asal lah, makna berubah. Dia berubah. Okey. Dia boleh jadi juga Ustaz. Kadang-kadang bila pasangan tu nak kahwin, tapi dah nampak red flag ni. Dia nak kahwin tapi nampak red flag ni. Pasangan dia tahu memang dengan handphone je. Lepas tu ada perempuan lain. Dia tahu dah pernah WhatsApp dengan perempuan lain. Okay, Sekejap waktu duduk tunang apa semua ni lah. Waktu tunang. Okay. Sekejap perempuan lain. Tengok Facebook, sekejap perempuan ni dia komen. Saya perempuan lain. Itu semua red flag. Tinggalkan. Maksud tak? Jangan kahwin. Tak payah pergi dah. Sudahlah tu. Tapi masalahnya bila kita bagi hati kalau susah. dia kata saya nak tarbiyah dia, tak payah tarbiyah lah. Kita kadang kita nak tarbiyah, kita duduk dalam tu hancur hidup kita. Satu wanita dia apa dia tu ni? Menarik tu. Saya kalau nak sampuk ni, nak campur banyak nak sampuk ni. Ada dua lah. Saya dua kat sini. Tadi poin-poin ustazah bagi tu sangat bagus lah. Pasangan ni dia kena kenal pasti red flag tadi. Dah ada dia pasangan ni dia lebih maklum lah, lebih faham, lebih tahu lah apa pasangan dia. Dia duduk sekali nampak kan. Okay. Dia je tahu baik buruk kita pasangan ni. Baik ke buruk ke, dia yang lebih tahu. Kenal semua. Dia kenal luar dalam. Tu kata duduk kan. So, yang saya sebut tadi kan. Dia tahu orang lain tak lah. Tapi cumanya saya nak pesan satu lah. Isu-isu rumah tangga ni dia macam pelbagai. Yang pelik-pelik, yang complicated, yang kadang-kadang tak terjangkau di akal fikiran kita. Cuma jangan mengaibkan lah. Saya betul-betul nak sampaikan pesanan ni. Tolong jangan aibkan pasangan. Sebab kita tengok hari ni trend hari ni dengan handphone, dengan media sosial hari ni, masya-Allah. Betul. Dia kena tahu kalau dia cerita kepada benda yang betul di tempat yang betul, masa yang betul, dia tak menjadi aib. Sebagai contoh, dia tak menjadi aib. Dia pergi cerita kat pegawai kaunseling. Dia cerita dalam mahkamah, contoh saya kongsikan keadaannya. Kalau dalam mahkamah sendiri pun dia tak boleh sembunyi apa-apa. Cerita semua. Dia kena cerita semua A to Z. Orang kata londeh habis Habis. Sebab hakim mahkamah akan buat keputusan berdasarkan apa yang terzahir di hadapan dia. So itu tempat dia. Tempat dia. Jadi tak mengaibkan. Sehingga kan kita ada kes di dalam mahkamah, kita minta supaya sidang mahkamah itu dibuat secara tertutup. Apa maksudnya? Biasanya kes-kes yang melibatkan kes saman dia panggil. Kes saman ni kes yang difailkan melalui penyataan tuntutan. Ada dalam tu dia buat claim lah. Alasan satu, alasan dua, alasan tiga, macam-macam. Kita tengok-tengok, ini serius ni, nak cerita ni, tak boleh ni. Sebab di dalam mahkamah yang terbuka, siapa-siapa boleh masuk. Di dalam mahkamah yang terbuka, siapa-siapa sahaja yang main mahkamah boleh dengar kes kita. Wartawan kat orang awam, siapa-siapa semua. Ya. Cuma kecuali ada dalam keadaan kes-kes yang tertutup. Tak ada siapa tahu, kita saja. Biasanya peguam-peguam, mahkamah, hakim dan pasangan. Pihak-pihak dia panggil pihak-pihak. Biasanya kita, kalau saya rasa dalam pertimbangan kita, kes ni mengaibkan, tak boleh cerita, orang dengar malu. So kita akan mohon, mahkamah biasanya akan bagi kes ni tutup. Maksudnya orang yang ada duduk dalam dewan tu pun kena keluar. Menarik tuan. Cuma kita tengok kadang-kadang berlaku juga orang yang yalah mahkamah dah settle, dah buat keputusan dah. Di luar mahkamah ni dengan peranan wartawan lah, bertanya semua. Tapi nanti dulu kita sambung selepas ni, insya-Allah. Stay tune. Kalau hang cerai, kalau hang ada kontak lagi dengan lelaki sekian, hang keluar lagi dengan dia,
Jatuh talak. Betul tak? Okey. Lebih kurang lagu tu lah yang saya ingat. Ayat dia tu. Jadi dia pun dah lafaz dah. Habis lah kan. Macam mana berlaku benda tu. Perempuan tu buat. Dia pun keluar menyesal lah dah lafaz dah. Okey. Dah lafaz menyesal. So suami ni cakap, okey lah abang tarik balik taklik ni lah. Ni kita jumpa ni depan mata saya naik meremang bulu rumah tau. Kalau kita tahu dia ni menipu. Kita tahu, kita macam kita tahu. Tengok fakta tu kita tahu lah. Kita boleh tahu Okey. daripada cerita fakta kes bini Okey. bini. Dan Dan bila hakim tanya, contoh dalam mahkamah mahkamah tanya, okey kamu bersedia untuk sumpah? Sedia. Saya sedia untuk sumpah, saya tak ada niat. Sedia sentiasa. Walaupun dia dah tulis kat sini dia tak ada niat. Adalah. Masya Allah. Jadi nak ceritakan sebenarnya dua benda paling utama ni kita baca setiap hari dengan khusyuk. Okey. Dia ada syarat dia. Dia tak boleh main doa macam baca. Imam baca kat depan kita. Amin, amin. Tak jadi Ustaz sebenarnya. Okey. Itu yang kita tak tahu sebenarnya. Bila berdoa Allah kata berdoalah kepada ku nescaya aku makbulkan. Aku akan terima. Aku akan angkat. Tapi syarat doa itu adalah bersungguh-sungguh dan bukan lalai. Jadi bila kita angkat tu sungguh-sungguh, ya Allah kurniakan pada aku pasangan yang bagaimana aku nak. Kan kita nak yang menyejuk pandangan mata.